أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم يسر ولا تعسر وفقنا بالخير برحمتك يا أرحم الراحمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang terakhir Fadil Dr. Hamdan bin Muhammad, tokoh dakwah Ma'al Hijrah 1441 Hijriah. Pengusi dan ahli jawatan kuasa masjid, Tuan Imam, Tuan Bilal, seterusnya muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini kita masih lagi dipilih oleh Allah. Diberi kekuatan, kesehatan dan kesempatan, taufik dan hidayah. Dan alhamdulillah kita telah berjaya salat fardu maghrib secara berjamaah di rumah Allah. Jadi muslimin muslimat, mari sama-sama kita duduk seketika bersama dengan Al-Fadhil Dr. Hamdan bin Muhammad, tokoh dakwah Ma'al Hijrah 1441 Hijrah, dalam kuliah maghrib jemputan pada malam ini. Kita cukup berdoa. Ya, terima kasih Al-Fadhil Ustaz dan sudi hadir bersama dengan karya Masjid Dr. Nasib pada malam ini. InsyaAllah sama-sama kita lapangkan ada pasukan bidang seketika. Sama-sama kita ikuti kuliah maghrib jemputan bersama dengan Al-Fadhil Dr. Hamdan bin Muhammad, tokoh dakwah Ma'al Hijrah pada tahun ini. Jadi dengan tidak melemahkan masa, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Al-Fadhil Dr. Hamdan bin Muhammad. Fadhil Maskurah dengan hormatnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang dihormati Tuan Pengurusi Majlis, yang berbahagia Tuan Imam, Tuan Bilal, pengurusi dan seluruh jawatan kuasa masjid, muslimin muslimat yang dihormati dan dikasihi sekalian. Alhamdulillah, pada malam ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya dan nikmatnya kepada kita sekalian. Pada malam ini kita menjadi tetamu Allah. Sebaik-baik tetamu ialah tetamu Allah Subhanahu wa taala. Sebaik-baik rumah ialah rumah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah terus mengikat dan menambatkan hati kita ini dengan rumah Allah. Kerana di antara tanda-tanda orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat itu ialah mereka yang memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Mereka yang beriman pada Allah dan beriman pada hari akhir itu ialah mereka yang memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dihormati dan dikasihi sekalian, hari ini 12 hari bulan Rabiul Awal, hari ulang tahun keputeraan junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita dilahirkan pada 12 hari bulan Rabiul Awal tahun Gajah
Kenapa dipanggil tahun gajah? Kerana ketika hari keputeraan baginda itu, tentera-tentera Abrahah daripada Yaman datang ke kota Mekah untuk meruntuhkan Baitullah. Kerana pemimpin Yaman ini sangat dengki dan sangat cemburu dengan kehadiran orang ramai ke Baitullah untuk menunaikan ibadat haji setiap tahun. Sedangkan gereja yang mereka dirikan di kota San'a, Yaman, tidak dikunjungi oleh manusia. Jadi penyakit dengki ini sepanjang zaman ada, sepanjang masa ada. Dia dengki kepada ramainya orang datang menunaikan ibadat haji di tanah suci Mekah, tawaf di Baitullah. Sedangkan gereja yang didirikan di kota San'a itu, di negeri Yaman itu, tidak dikunjungi oleh manusia. Maka dia dengan tentera-tentera bergajahnya datang ke kota Mekah dan mengepung kota Mekah dengan tentera bergajahnya. Abrahah yang menjadi pemimpin kepada pasukan bergajah itu menaiki seekor gajah yang diberi nama Mahmud. Gajah Abrahah ini nama Mahmud. Macam nama manusia, nama gajah Abrahah ini. Mereka datang mengepung kota Mekah, dan sebelum daripada itu mereka mencuri ataupun mereka merampas 200 ekor unta kepunyaan Abdul Muttalib, tok kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka rombongan daripada pihak Abdul Muttalib pergi bertemu dengan Abrahah untuk menyelesaikan masalah 200 ekor unta yang dicurinya itu ataupun yang dirampasnya itu. Ketika berada di hadapan Raja Abrahah ataupun pemimpin Yaman itu, dia bertanya, kamu datang ke sini untuk buat apa? Maka wakil kepada Abdul Muttalib menyatakan, kami datang untuk menyelesaikan masalah unta kami yang kamu ambil, yang kamu rampas. Kata Abrahah pada rombongan itu, kami datang ke sini bukan untuk bincang masalah unta. Kami datang ke sini ialah untuk meruntuhkan Baitullah ataupun Kaabah. Dengan angkuh dan sombongnya, Abrahah menyatakan sedemikian kepada Abdul Muttalib, kepada rombongan yang datang untuk menyelesaikan masalah unta yang diambil itu. Kata Abdul Muttalib, unta itu kepunyaan saya tuannya, maka serahkanlah unta itu kepada saya, kepada tuan ampunya unta itu. Adapun masalah Kaabah ini juga ada tuannya. Kaabah ini ada tuan ampunnya. Maka berbincanglah dengan tuan ampunnya. Abrahah dengan angkuh menolak permintaan Abdul Muttalib yang datang untuk menyelesaikan masalah untanya itu. Bila unta ini datang untuk masuk dalam kawasan persekitaran Mekah, unta dipusing balik, tak nak masuk kawasan Mekah, pusing balik, dan sebahagian daripada mereka itu terus pulang ke negeri Yaman dan sampai di kota San'a. Allah Subhanahu wa taala menghantarkan tentera-tenteranya untuk menghancurkan tentera Abrahah ini. Burung-burung yang membawa batu yang keras dan panas. Ada pendapat menyatakan tanah-tanah yang keras dan panas. Di paruh dia ada batu, di kaki burung pada batu. Maka batu itu dilontarkan ataupun dilepaskan oleh burung-burung yang dihantarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata tentera Abrahah, tentera bergajah. Ahli-ahli sirah menyebut, termasuk Ibnu Katsir dalam kitab sirahnya menyatakan, tentera-tentera Abrahah, gajah-gajah tentera Abrahah itu
dilihat seperti daun-daun kayu yang dimakan oleh ulat, berlubang. Terkena batu yang panas itu berlubang seperti daun-daun kayu yang dimakan oleh ulat. Abraha sempat sampai di kota San'a, Yaman, dan di sana gajahnya rebah dan Abraha juga turut meninggal dunia, mati di kota San'a. Begitulah muslimin muslimat yang dihormati sekalian, kita melihat sepanjang sejarah di atas muka bumi ini, sesiapa yang lawan Allah Subhanahu wa taala, walaupun mereka merasakan gagah, kuat dan hebat, tetapi Allah lebih gagah, Allah lebih hebat, Allah lebih perkasa daripada manusia yang merasakan dia gagah dan hebat itu. Dalam sejarah Firaun, dalam sejarah Namrud, dan dalam sejarah pemimpin-pemimpin dunia yang angkuh dan sombong, yang takabur, yang menentang Allah Subhanahu wa taala, yang menentang nabi-nabi dan rasul-rasul, mereka semuanya dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan peristiwa pada 12 hari bulan Rabiul Awal itu ialah peristiwa tentera bergajah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan burung-burung yang datang, yang dihantarkan oleh Allah Subhanahu wa taala membawa tanah-tanah yang keras ataupun batu-batu yang panas dan menjatuhkan di atas tentera bergajah, sehingga dilihat gajah-gajah itu berlubang tubuh mereka seperti daun-daun kayu yang dimakan ulat. Pada hari itulah Allah Subhanahu wa taala melahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke dunia ini. Kelahiran para tar itu merupakan kelahiran yang tepat dengan masanya, kerana dunia berhajat kepada kedatangan seorang rasul. Dunia berhajat kepada kedatangan seorang nabi untuk menyelamatkan dunia yang sedang parah, manusia yang sangat parah dari segi akidah mereka. Akidah, sama ada akidah umat di semenanjung tanah Arab ataupun di luar semenanjung tanah Arab, punah ranah dan rusak binasa. Akhlak manusia di semenanjung tanah Arab dan di luar semenanjung tanah Arab punah ranah dan rusak binasa. Walaupun sebelum daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masyarakat di semenanjung tanah Arab menganut ajaran Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, dan mereka pergi ke Mekah menunaikan ibadat haji, tawaf Baitullah. Sebahagian daripada saki bagi pengikut Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Tetapi mereka telah meminda ajaran Nabi Allah Ibrahim. Mereka tidak mengikuti ajaran Nabi Ibrahim dengan ajaran yang tepat sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyembah patung-patung berhala. Manusia semenanjung tanah Arab selepas daripada wafatnya Nabi Allah Ibrahim, mereka menyembah patung-patung berhala. Mereka menjadi syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan nabi-nabi dan rasul-rasul yang Allah hantar mereka ke atas muka bumi tidak lain dan tidak bukan untuk menyelamatkan manusia daripada syirik, untuk menyelamatkan akidah manusia yang punah. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Bersilih ganti nabi-nabi dan rasul-rasul Allah hantar ke atas muka bumi ini, menyeru dan mengajak manusia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya tunduk kepada Allah, mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menjauhkan diri daripada taghut. Kerana taghut ini menyesatkan manusia dengan sejauh-jauh kesesatan. Saya mengarang sebuah buku pada tahun 1982 yang lalu yang bertajuk Siapa Kau Tahu. Tuan-tuan boleh baca, panjang berhubung dengan istilah taghut ini. Boleh cari di kedai-kedai buku. Taghut ini termasuklah juga berhala. Satu daripada taghut itu ialah berhala. Iblis, syaitan pun juga taghut. Allah menghantar nabi-nabi dan rasul-rasul ke muka alam ini, ke muka bumi ini,
untuk mengajak manusia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan manusia daripada taghut, supaya manusia tidak menyembah patung-patung berhala. Supaya manusia ini tidak menyembah patung-patung berhala. Patung-patung berhala itu menyebabkan manusia sesat sepanjang zaman. Muslimin muslimat yang dihormati sekalian, rumah yang ada patung-patung, malaikat rahmat Allah tidak masuk dalam rumah itu. Rahmat Allah turun di masjid. Daripada masjid, rahmat itu mengalir ke rumah kaum muslimin dalam qaryah itu. Rahmat Allah turun ke masjid. Daripada masjid, rahmat itu mengalir ke rumah kaum muslimin. Seperti jantung manusia mengalirkan darah ke seluruh badan, ke kaki, ke tangan, ke kepala dan ke mana-mana anggota badan manusia. Begitulah rahmat Allah mengalir daripada masjid ke rumah kaum muslimin. Melainkan 3 buah rumah yang tidak masuk rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rumah siapa agaknya? 3 buah rumah yang tidak dimasuki rahmat Allah. Rumah yang pertama, rumah yang di dalamnya ada patung-patung lengkap kaki, tangan, telinga, matanya. Kalau kita suluh ada bayang, nampak bayang patung itu, lengkap kaki, tangan, telinga, matanya. Adapun patung yang tidak lengkap kaki, tangan, telinga, matanya, itu tak dikira lah. Macam patung sutong dekat Marang tu, itu tak kira. Tak patung tu separuh, itu tak kira, tak masuk dalam kiraan. Adapun patung macam di ladang satu ketika dahulu, patung penyu seka, ada kaki, tangan, telinga, matanya, cukup lengkap sekali, itu patung tak boleh. Patung yang cukup lengkap kaki, tangan, telinga, matanya, itu tidak boleh. Alhamdulillah, patung penyu kat ladang itu telah ditukar dengan replika batu bersorak. Batu bersorak yang melambangkan Islam pernah tegak dalam negeri Terengganu dan hukum Allah pernah dilaksanakan di negeri Terengganu, khususnya di zaman Sultan Zainal Abidin yang ketiga. Hukum Allah pernah didaulatkan dalam negeri Terengganu satu ketika yang lalu. Muslimin muslimat, rumah yang kedua tidak dimasuki rahmat Allah Subhanahu wa taala, rumah yang di dalamnya terdapat anak-anak yang durhaka kepada ibu bapa. Anak-anak yang durhaka kepada ibu bapa. Imam Az-Zahabi menyebut dalam kitabnya Al-Kabair bahawa durhaka kepada ibu bapa ini termasuk dalam senarai 70 dosa besar. Anak yang durhaka kepada ibu bapa termasuk dalam senarai 70 dosa besar. Mana-mana rumah yang di dalamnya ada anak-anak yang durhaka kepada ibu bapa, maka rumah itu juga tidak dimasuki rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rumah yang ketiga yang tidak dimasuki rahmat Allah, rumah yang di dalamnya, rumah yang tidak dikunjungi oleh tetamu. Tetamu tak berkunjung ke rumah itu, jiran-jiran tak pergi, kaum kerabat pun tak pergi juga, sahabat handai pun tak pergi juga. Rumah yang tidak dikunjungi oleh tetamu, rumah itu juga tidak dimasuki rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau tetamu datang ke rumah kita, itu tandanya rumah kita masuk rahmat. Biarlah tetamu datang ke rumah kita. Pertama sekali, kaum kerabat kita sendiri, sahabat-sahabat handai kita sendiri. Tak banyak mana habis pula tetamu datang ke rumah kita. Kalau kita sembelih ayam pun tak sampai 10 ekor. Raikan tetamu dengan segera. Nabi suruh meraihkan tetamu dengan segera bila tetamu datang ke rumah. Ada 7 perkara yang Nabi suruh kita segerakan, yang Islam suruh kita segerakan. Pertama, bila rumah kita dikunjungi oleh tetamu, raihkan tetamu dengan segera. Yang kedua, bila masuk waktu salat, hendaklah tunaikan salat dengan segera. Yang ketiga, seseorang yang meninggal dunia, uruskan jenazahnya dengan segera
dan hantarkan jenazah itu ke tanah perkuburan dengan segera. Yang keempat, seseorang wanita yang dah sampai jodohnya, sama ada anak dara ataupun janda, hendaklah disegerakan perkahwinannya. Jangan tunang lama-lama. Tak ada dalam kaum Islam tunang lama-lama. Kadang-kadang tunang lama jadi pasport untuk bawa tunang merata-riti. Satu ketika sepasang tunang mati dekat Sekayu. Kat Sekayu lu Terengganu. Bawa tunang mati di Sekayu. Maka perempuan yang sudah ada jodohnya hendaklah langsungkan perkahwinan yang segera. Berapa dah? 4. Yang kelima, seseorang yang sudah mampu membayar hutang. Ada pitih, maka bayarlah hutang itu dengan segera. Jangan bertangguh bila sudah mampu membayar hutang. Yang keenam, seseorang yang berdosa segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana kita tak tahu bila kita nak meninggal dunia. Bertaubat dengan segera bila kita melakukan perbuatan yang berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, bila melihat kemungkaran dalam kampung kita, dalam masyarakat kita, hendaklah cegah kemungkaran itu dengan seberapa segera. 7 perkara ini mesti disegerakan. Jangan bertangguh-tangguh. Jangan bertangguh. Kalau bertangguh nanti banyak mudarat yang akan berlaku dalam masyarakat, dalam kampung, dalam negeri, dalam negara. 7 perkara yang mesti disegerakan. Muslimin muslimat yang dihormati sekalian. Jadi masyarakat Arab sebelum kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka masih lagi amal sedikit sebanyak ajaran Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Tetapi mereka syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyembah patung-patung berhala. Mereka pergi ke Mekah setiap musim haji. Laki-laki dan perempuan tawaf Baitullah, tetapi mereka buka kain, buka baju. Mereka telanjang bokeh. Laki-laki perempuan telanjang bokeh ketika tawaf Baitullah, rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan di sekitar Kaabah itu sendiri, ketika Rasulullah dan umat Islam masuk membuka Mekah pada tahun yang ke-8 Hijrah, didapati ada 360 ekor berhala di sekitar Kaabah. 360 ekor berhala. Dan berhala-berhala itu dipecah-pecahkan, dihancurkan oleh kaum muslimin ketika mereka masuk membuka Mekah pada tahun yang ke-8 Hijrah bersama dengan para sahabat yang jumlahnya sangat ramai. Itu gambaran bagaimana syiriknya masyarakat di semenanjung tanah Arab. Akhlak mereka sangat buruk. Mereka minum arak. Arak juga termasuk dalam senarai 70 dosa besar. Mereka simpan arak dalam rumah mereka sampai 60-70 tempayan arak. Mereka minum arak tiap-tiap hari, tiap pagi, tiap tengah hari, tiap petang. Minum arak. Sedangkan arak itu merupakan ibu bagi segala maksiat. Orang yang minum arak, dia boleh buat dosa-dosa yang lain. Kerana arak itu merupakan ibu bagi segala maksiat. Imam Az-Zahabi menyenaraikan arak dalam senarai 70 dosa besar. Di samping atau rumah mereka terdapat arak, mereka meletakkan perempuan-perempuan simpanan sebagai pelacur-pelacur. Mereka berzina. Zina adalah perkara biasa di dalam masyarakat Arab jahiliah pada waktu itu. Ini gambaran buruk dalam masyarakat Arab. Dan mereka berbalah berkelahi. Unta sama unta ada sedikit masalah. Tuan punya unta berbalah sampai berpuluh tahun. Bukan sekadar tuan punya unta antara seorang dengan seorang, malah dia kat puak berbalah antara satu puak dengan satu puak yang lain, membela puak mereka walaupun puak mereka salah, tak betul, tetapi mereka bela puak mereka, membela di atas kebatilan.
sehingga berperang mengambil masa berpuluh tahun, seperti peperangan Al-Ba'thu seumpamanya, mengambil masa berpuluh-puluh tahun. Maka Rasulullah ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baginda menghapuskan kesemuanya itu, menghapuskan semangat asabiah yang menjadi amalan masyarakat Arab sebelum kedatangan pada baginda. Asabiah merupakan satu daripada sifat yang ada pada masyarakat Arab jahiliyah dan dihapuskan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghapuskan satu lagi amalan yang sangat buruk. Orang Arab jahiliyah ni, bila dapat anak perempuan, mereka bunuh anak perempuan mereka hidup-hidup dalam tanah. Aib dapat anak perempuan. Bagi mereka anak perempuan tak ada nilai, tak ada harga. Masyarakat jahiliyah bila dapat anak perempuan, mereka bunuh anak perempuan mereka dalam tanah. Mereka gali tanah, gali pasir, mereka buang anak perempuan mereka. Ini masyarakat jahiliyah. Masyarakat jahiliyah zaman kita ini berat lagi. Anak-anak mereka bukan saja anak perempuan mereka buang dalam tong sampah, anak laki-laki juga mereka buang di tempat pembuangan sampah, dalam tandas dan beratur tempat. Anak laki-laki dan anak perempuan, itu yang berlaku di dalam masyarakat moden pada hari ini, jahiliyah moden pada hari ini. Kalau kita baca surah khabar, dalam sebulan itu adalah cerita-cerita buang anak, buang bayi. Mak mereka dan bapa mereka buang bayi yang mereka lahirkan daripada kandungan mereka sendiri. Ini gambaran masyarakat di semenanjung tanah Arab. Begitulah juga di luar semenanjung tanah Arab, di Eropah, di Asia Selatan, di Asia Timur, dan di mana-mana tempat berhajat kepada seorang Nabi untuk menyelamatkan manusia seluruhnya. Di Eropah terutama sekali Romawi, masyarakat Rom pernah menerima ajaran daripada langit, agama samawi yang dibawa oleh Nabi Allah Isa alaihissalam. Tuan-puan yang dihormati sekalian, agama ini diterbagi kepada dua. Pertama, agama samawi, agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi-nabi dan rasul-rasul, agama samawi. Agama yang kedua ialah agama budaya, agama ciptaan akal manusia. Masyarakat di Eropah, terutama sekali di Romawi, di Rom, pernah menerima ajaran Nabi Allah Isa alaihissalam, ajaran Kristian. Tetapi ajaran Kristian mereka pindah. Kitab Injil mereka pindah di sana dan mereka pindah di sini, menyebabkan kitab Injil yang ada pada hari ini tidak asli lagi, dikhianati oleh tangan-tangan jahat manusia. Macam kitab Taurat juga dikhianati, kitab-kitab Allah dikhianati oleh pendeta-pendeta mereka. Begitulah juga kitab Injil yang Allah turunkan kepada Nabi Allah Isa alaihissalam, menyebabkan akidah masyarakat Eropah akidah yang tercalar, akidah yang punah gana. Tidak lagi akidah yang benar. Mereka bertuhan dengan Tuhan tiga, Tuhan ibu, Tuhan isteri, Tuhan anak, Trinity. Tiga Tuhan, mereka percaya kepada tiga Tuhan. Ini masyarakat Kristian. Akhlak mereka sangat buruk. Akhlak mereka sangat buruk. Mereka kumpulkan orang ramai dalam stadium untuk menyaksikan manusia berlawan dengan binatang. Berlawan dengan binatang, antaranya lembu-lembu yang sangat ganas. Dan ada yang mati, manusia mati dalam perlawanan stadium yang sangat besar di Rom. Maka masyarakat Eropah memerlukan kedatangan seorang Nabi untuk menyelamatkan akidah mereka yang punah gana, untuk menyelamatkan akhlak mereka yang rusak binasa. Begitulah juga kita melihat keadaan yang berlaku di negeri Parsi, hari ini dipanggil Iran,
yang ramai terdapat masyarakat Syiah di Iran pada hari ini. Di negeri Parsi, masyarakat di negeri Parsi menganut agama Majusi. Mereka menyembah api. Mereka syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga menganut ajaran manis, juga ajaran syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga menganut ajaran Mazdak. Ajaran Mazdak ini membolehkan ayah berkahwin dengan anak perempuan. Membolehkan ayah berkahwin dengan anak perempuan. Anak laki-laki berkahwin dengan ibu mereka sendiri, berkahwin dengan mahram mereka sendiri. Ini ajaran Mazdak yang terdapat di negeri Parsi. Dan inilah yang dilakukan oleh keluarga Nabi Allah Yahya alaihissalam di Palestin. Mereka ingin berkahwin dengan anak saudara mereka sendiri. Pemimpin Palestin pada waktu itu nak berkahwin dengan anak saudara sendiri. Maka ditegur oleh Nabi Allah Yahya alaihissalam. Akhirnya Nabi Yahya disembelih dan Nabi Zakaria dibelah tubuhnya dengan gergaji. Ini gambaran berlaku dalam masyarakat. Maka negeri Parsi perlukan seorang nabi untuk menyelamatkan akidah mereka yang punahgana, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dan jauh daripada akhlak yang mulia. Itu di negeri Parsi. Di India, di Asia Selatan, India, Sri Lanka, Bangladesh, Pakistan, itu Asia Selatan. Di Asia Selatan terdapat dua agama yang besar. Pertama, agama Hindu. Yang kedua, agama Buddha. Agama Sikh ni mari kedian dah. Agama Sikh itu mari kedian. Yang dulu agama Hindu lebih hawa daripada ajaran Nabi Allah Isa alaihissalam, di mana ajaran Hindu ini manusia menyembah yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka memuliakan lembu. Mereka percaya manusia tubik daripada muntah lembu. Ini kepercayaan masyarakat Hindu di India. Mereka percaya manusia tubik dijadikan daripada muntah lembu, tubik daripada muntah lembu. Kalau berlaku kemalangan jalan raya antara lembu dengan manusia, kat mana mereka selamat dulu? Mereka selamat lembu dulu. Mereka lock manusia tu atas jalan raya. Ini orang Hindu. Mereka tak makan daging Tuhan, tetapi mereka minum susu Tuhan. Tuhan mereka lembu. Tahi Tuhan mereka tabrak dengan tangan, dan mereka jemur kering buat kayu api. Ini masyarakat Hindu. Kalau kita pergi ke India nak makan daging lembu payah. Daging kurban banyak, dan daging kurban harganya murah di India. Waktu saya belajar di India dulu, sekali tak boleh makan daging lembu. Tiap-tiap tengah hari makan daging kurban, malam makan daging kurban. Daging kurban cicah dengan roti tempayan. Roti tempayan cicah dengan daging kurban, gula kurban. Malam, siang pun begitulah. Kalau di kawasan ramah sedikit orang Islam, bolehlah makan daging lembu. Tempat saya duduk di bahagian tengah India. India Utara bahagian tengah, di Lucknow. Di Universiti Darul Ulum dan Duatul Ulama, Lucknow. Tak temu sekali pun daging lembu. Orang Hindu dia puja lembu dan dia percaya manusia itu datang daripada muntah lembu. Begitulah juga dengan agama Buddha. Lebih kurang sama aja. Agama Buddha yang dibawa oleh Siddhartha Gautama, sama lebih kurang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka masyarakat India yang punah ganah dari segi akidah itu perlukan seorang nabi untuk menyelamatkan mereka. Perlu seorang nabi untuk menyelamatkan mereka. Di negeri China, di Asia Timur, China, Jepun, Hong Kong, Tibet, itu Asia Timur. Juga begitu. Agama Buddha terdapat di negeri Jepun, terdapat di negeri China, terdapat di Tibet.
dan agama Shinto, agama yang lahir di negeri Jepun, dipuja oleh orang Jepun. Orang Jepun ni dia sembah matahari, antara lain dia sembah matahari. Masyarakat di Asia Timur juga punah ranah dari segi akidah dan mereka perlu diselamatkan. Di Asia Tenggara yang terdiri pada tanah Melayu, Indonesia, Filipina, Kamboja, Vietnam, Indochina, juga dalam keadaan yang sangat berat. Tok nenek moyang kita zaman dahulu kala, orang Melayu zaman dahulu kala, mereka percaya kepada animisme dan dinamisme, percaya kepada roh datuk nenek moyang datang menyelamat mereka. Mereka percaya kepada batu boleh menyelamatkan mereka, pohon kayu boleh menyelamatkan mereka. Ini kepercayaan punah ranah masyarakat Melayu zaman dahulu kala, tok nenek moyang kita. Mereka percaya kepada fahaman animisme dan dinamisme. Lepas tu datang agama Hindu dan datang agama Buddha daripada India. Membalik Hindu dan membalik Buddha ini pergi ke mari ke tanah Melayu, dan mereka menyebarkan ajaran itu kepada masyarakat. Jadi masyarakat Melayu sebelum kedatangan Islam, mereka dalam keadaan sesat, punah ranah dari segi akidah mereka, dan mereka juga perlukan kepada seorang Nabi untuk menyelamatkan mereka. Maka kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada 12 hari bulan Rabiul Awal tepat dengan masanya, tepat dengan ketikanya. Ketika negara-negara Arab, masyarakat Arab punah dari segi akidah dan akhlak mereka. Dan dunia yang lain, Eropah, Asia, begitulah juga dengan bahagian-bahagian dunia yang lain. Di Amerika itu gelak gelita. Manusia perlukan kepada kedatangan seorang Nabi untuk menyelamatkan akidah mereka dan akhlak mereka. Kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada 12 hari bulan Rabiul Awal merupakan tarikh yang sangat tepat, dan dunia sangat bertuah dengan kelahiran baginda itu. Masyarakat antara bangsa sangat bertuah kerana baginda membawa rahmat kepada seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ajaran Nabi Muhammad bukan untuk orang Arab saja. Ajaran Nabi Muhammad untuk seluruh umat manusia di atas muka bumi ini, untuk seluruh penduduk-penduduk dunia. Walaupun berlainan warna kulit, berlainan bangsa, tetapi ajaran Islam ini ajaran untuk seluruh muka bumi ini, untuk seluruh umat manusia. Hari ini kita melihat Islam ada di mana-mana, bertapak di mana-mana. Islam bukan saja teguh di tanah Arab, di bumi semenanjung tanah Arab. Islam juga masuk ke Eropah. Islam juga masuk ke semua negara di Asia. Di negeri China pun ramai Islam. Di bahagian wilayah Yunan saja, 5-6 tahun yang lalu, jumlah umat Islam di Yunan saja ada 6 juta orang. Di Yunan, negeri China. Islam masuk ke negeri China lebih awal daripada Islam masuk ke tanah Melayu kita, Malaysia ini. Mengikut seorang ahli sejarah yang bernama S.Q. Fatimi, dia kata Islam di Malaysia ini, di tanah Melayu ini, datang daripada negeri China, bukan datang daripada Hadramaut. Kata Profesor S.Q. Fatimi. Dia pun beri bukti. Pertama sekali bertemunya batu bersurat di Kuala Berang, di Sungai Tersat, Kuala Berang, Terengganu. Sungai Tersat, batu bersurat ini duduk di sebelah timur. Yang kedua bertemu batu nisan di Pekan Pahang, duduk sebelah timur juga. Yang ketiga bertemu batu bersurat di Jawa Timur, duduk sebelah timur juga. Dan temu di bahagian sebelah barat tanah Melayu. Bertemu batu bersurat di Pangrang, Kamboja, duduk sebelah timur juga. Maka hujah inilah yang diberikan oleh Profesor S.Q. Fatimi, bahawa Islam ini masuk daripada negeri China, bukan daripada Hadramaut. Kerana ada pandangan-pandangan sarjana Islam menyatakan Islam datang daripada Hadramaut. Muslimin muslimat yang dihormati sekalian, insya-Allah masuk, saya masa sikit lagi.
Hari ini 1 hari bulan, besok 2 hari bulan Rabiul Awal. Kita baru masuk tahun baru hijrah. Dan sekarang kita berada dalam bulan 11, akan masuk bulan 12, dan akan masuk tahun baru yang lain. Begitu cepatnya masa berlalu. Dan kita ini akan menjadi orang yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana kita bukan warga dunia, kita ini adalah warga akhirat. Perjalanan masa yang begitu cepat, kita pun akan meninggal dunia ini. Kita akan masuk ke alam barzah. Alam barzah merupakan pintu yang pertama kita menuju ke negeri akhirat dan kekal abadi. Saya masa sedikit untuk mengingatkan diri saya sendiri dan adik kakak sekalian di kampung Gontanasi ini. Bila kita masuk di alam kubur ataupun alam barzah, bermakna segala-gala yang ada di atas muka bumi ini kita akan tinggalkan. Alam barzah, sama ada kita bertuah ataupun tidak bertuah, bergantung kepada amalan kita di atas muka bumi. Amalan soleh yang kita lakukan di atas muka bumi ini, amalan itulah yang akan menyambut kita dalam kubur. Disebut oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya, amalan soleh dia menjadi rupa yang menarik dalam kubur dan berbau harum. Maka kita akan tanya, orang yang mati ni tanya, kamu siapa? Dia jawab, akulah amalan soleh kamu di atas muka bumi. Dia menjadi sebaik-baik kejadian, dengan wajahnya yang cantik dan baunya harum. Amalan soleh, bila tuannya mati dalam kubur, dia menjadi macam manusia, seolah-olah macam manusia, dengan rupa yang cantik dan bau yang harum. Adapun orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, amalannya menjadi sangat busuk dan rupanya sangat buruk. Kubur sama ada menjadi taman-taman syurga ataupun lubang-lubang, satu daripada lubang-lubang neraka. Muslimin muslimat yang dihormati sekalian, dalam kubur kita akan menghadapi fitnah kubur. Kita akan menghadapi fitnah kubur. Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya menyebut ada 5 golongan manusia akan terselamat daripada fitnah kubur ketika berada di alam barzah. Siapakah 5 golongan manusia yang akan diselamat daripada fitnah kubur ini? Ada ulama lain menyebut satu lagi menjadi 6. Yang pertama saya sebut secara ringkas ialah ribat. Ribat ini ialah orang yang berada di sempadan negara Islam. Mereka berjuang di sempadan negara untuk menjaga negara Islam daripada ancaman musuh, menjaga umat Islam daripada ancaman musuh. Satu hari dan satu malam mereka berada di sempadan negara, mempertahankan negara Islam daripada ancaman musuh. Allah bagikan kepada mereka pahala lebih baik daripada berpuasa sebulan dan beribadat malam 1 bulan. Ini kelebihan orang yang berada di sempadan negara, di perbatasan, menjaga keselamatan negara Islam, menjaga agama Allah Subhanahu wa taala. Mereka ini disebut sebagai orang yang diselamatkan daripada fitnah kubur. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang mati syahid, mati pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang mati syahid ini mati pada jalan Allah ketika titisan darahnya yang pertama jatuh ke bumi. Ketika itu Allah mengampunkan dosanya. Orang yang mati syahid ketika dia meninggal dunia, Allah tunjukkan kepadanya tempat duduk dalam syurga. Waktu mati itu, ketika mati itu Allah tunjukkan gambaran tempat duduknya dalam syurga. Orang mati syahid dapat menyelamatkan 70 ahli keluarganya, dapat memberikan syafaat kepada 70 orang ahli keluarganya, ayah, ibu, adik-beradik dan kaum kerabat yang lain, 70 orang.
Itu kelebihan mereka yang mati syahid. Dan mereka yang mati syahid juga diselamatkan oleh Allah daripada fitnah kubur. Yang ketiga, mereka yang baca Quran. Quran ini bukan kita baca bulan Ramadan saja. Quran untuk dibaca tiap-tiap hari, walaupun tak banyak pun, satu muka sehari pun tak apa. Terutama sekali pada waktu malam, dekat nak tidur, jangan lupa membaca surah Al-Mulk, Tabarakalladzi biadihi, sampai habis. Tak sampai pun 5 minit. Surah Al-Mulk ini menjadi pembela kepada kita dalam kubur. Orang yang menjadikan bacaan sebelum tidurnya Al-Mulk, surah Al-Mulk tiap-tiap malam secara istiqamah, maka surah itu akan menjadi pembela baginya ketika berada di alam barzakh, ketika berada di dalam kubur. Surah Al-Mulk. Saya berpesan pada diri saya sendiri dan pada kakak sekalian, jangan tinggal membaca surah Al-Mulk pada waktu malam ketika tidur secara istiqamah. Ulama kata istiqamah itu lebih baik daripada karamah. Wali Allah berikan karamah kepadanya, tetapi orang yang istiqamah dalam membuat sesuatu perkara lebih baik daripada karamah. Tiap-tiap hari Jumaat ataupun malam Jumaat, jangan lupa membaca surah Al-Kahfi. Tiap-tiap hari Jumaat ataupun tak sempat hari malam Jumaat, surah Al-Kahfi. Ini dua surah yang sangat penting. Surah lain penting juga. Quran kita baca tiap-tiap hari. Kalau akhbar harian kita boleh baca 5, 6, 7 muka surat tiap-tiap hari. Akhbar sinar harian umpamanya 8 muka surat kita baca tiap-tiap hari. Habis muka surat kita baca. Takkan tak boleh nak baca Quran separuh muka surat ataupun satu muka surat. Takkan tak boleh kita nak baca tiap-tiap malam surah yang pendek, surah Al-Mulk. Surah ini akan berhujah dalam kubur dan menjadi pembela kepada kita dalam kubur. Maka surah Al-Mulk menjadi benteng penyelamat kita dan kita selamat daripada fitnah kubur. Yang keempat, Allah uji dengan sakit, dengan musibah sakit, dan dia sabar dengan sakit itu. Dia sabar dengan sakit dan reda dengan sakit yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sakit bertahun-tahun, belah tahun sakit, dia reda. Dia sabar dengan sakit itu dan mati dalam keadaan reda kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mati sakit dalam keadaan sabar dan reda, mereka juga selamat daripada fitnah kubur. Yang kelima, mati pada waktu yang terbaik. Sudah tentulah mati pada hari Jumaat ataupun mati pada malam Jumaat dalam keadaan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang kafir pun mati juga hari Jumaat. Orang yang tidak beriman walaupun mati pada hari yang baik, malam yang baik, Allah tak kira. Orang yang beriman mati pada hari Jumaat ataupun mati pada malam Jumaat lepas daripada fitnah kubur. Dan satu lagi tambahan yang disebutkan oleh para ulama, mati di tempat yang baik. Dikuburkan kita di tempat yang baik. Di mana tempat yang baik? Sudah tentulah tempat yang baik itu bumi yang suci. Bumi yang dimakamkan Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul dan para sahabat. Di bumi Madinah ataupun di bumi Mekah. Bumi Madinah ataupun bumi Mekah. Ditanam, dikubur, yang para sahabatnya ramai ditanam di situ. Jadi muslimin muslimat, 6 yang saya sebutkan tadi ini merupakan jaminan untuk kita selamat daripada fitnah kubur, kerana setiap orang akan masuk dalam kubur, dan bila masuk dalam kubur akan ditanya berbagai-bagai soalan oleh malaikat yang datang bertanya. Sama ada jawab ataupun tak boleh jawab, lepas ataupun tak lepas jawab, bergantung kepada amalan kita masing-masing sewaktu kita hidup di atas muka bumi ini. Jadi sekira itulah sedikit tazkirah pada malam ini. Mudah-mudahan ianya memberikan sedikit kebaikan kepada kita. Pertama sekali saya tujukan pada diri saya sendiri, kerana lidah saya lebih dekat dengan telinga saya, dan seterusnya kepada kakak sekalian. Mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan kepada kita bersama. Wallahu alam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah. Jazakallahu khairan katsiran majelis martabat mengucapkan terima kasih kepada Fadil Ustaz Dr. Hamdan bin Muhammad, pendakwah dalam tokoh pendakwah dalam Ma'al Hijrah pagi tahun ini. Jadi terima kasih juga kepada muslimin muslimat yang sama-sama ikuti kuliah maghrib jemputan sebentar tadi, dan terima kasih juga